Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan PDPR Sains tahun 5 pada hari ini. Okey, saya akan sambung tajuk elektrik, tetapi hari ini saya nak habiskan tajuk elektrik, iaitu 3 tajuk yang saya akan terangkan, dan murid-murid perlu kuasai 3 tajuk inilah. Okey, sepatutnya hari ni 1 tajuk, tapi saya nak habiskan cepat topik elektrik ni sebab kita ada tajuk lagi yang banyak yang kita nak kena habiskan. Okey, jadi minggu depan kita akan masuk tajuk barulah. Okey, untuk minggu ni saya nak habiskan tajuk elektrik. Okey, tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Yang kedua, kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Yang ketiga, pengendalian peralatan elektrik dengan selamat. Okey, maknanya cara pengendalian peralatan elektrik dengan selamat. Okey, jadi 3 topik ini saya rangkumkan jadi satu pembelajaran ataupun ialah satu pembelajaran untuk hari inilah. Okey, jadi nanti saya akan bagi latihan 3 latihan lah untuk 3 topik ini. Okey. Okey, kita yang pertama sekali kita masuk faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Okey, di sini kita tengok dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh buka buku teks tajuk faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Okey, boleh sama-sama lihat apa yang terkandung dalam buku teks tentang tajuk ini. Okey, tenaga elektrik menjadikan kehidupan kita lebih mudah dan selesa. Tenaga elektrik ini memudahkan ataupun memberi kita keselesaan lah. Sekiranya tiada tenaga elektrik ini, kita susahlah nak melakukan kerja dengan lebih cepat lah. Okey, jadi dengan ada tenaga elektrik, kerja kita akan jadi lebih mudah dan selesa. Okey, mudah dan selesa. Okey, penggunaan peralatan elektrik secara tidak berhemah boleh menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Okey, jadi penggunaan tenaga elektrik ni kita perlu berjimat lah. Okey, supaya tenaga elektrik yang kita gunakan kos ni tak tinggi. Maknanya bil elektrik kita tidak tinggi lah. Jadi kita kena menggunakan tenaga elektrik ni dengan cara berhemah. Okey. Kita perlulah menanggung kos, menanggung kos tenaga elektrik yang digunakan. Maknanya kita setiap bulan kita ada bil utility, iaitu bil elektrik. Okey, bil elektrik. Jadi bil elektrik ini adalah bil yang perlu dibayar setiap bulan. Okey, supaya setelah kita menggunakan elektrik ni, sebab elektrik yang kita gunakan, tenaga elektrik yang kita gunakan ini adalah tenaga elektrik yang berbayar. Okey, jadi kita perlu menanggung kos. Okey, menanggung kos. Okey, menanggung kos tenaga elektrik. Maknanya sekarang ni kalau kita guna elektrik, barang yang elektrik yang banyak, kos akan meningkat lah. Okey, contoh kalau kita guna aircon, daripada sekarang pun tenaga elektrik semakin meningkat dah. Tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Ada yang sampai 200 lebih, 300 lebih. Okey, jadi kita kena menggunakan tenaga elektrik itu dengan cara berhemah ataupun mengurangkan penggunaan peralatan elektrik. Okey, penggunaan tenaga elektrik secara berhemah dapat mengurangkan bil elektrik bulanan. Kalau kita gunakan tenaga elektrik ini secara berhemah, okey, kos bil elektrik bulanan kita akan berkurang. Jadi kat rumah kita banyak barang-barang elektrik yang kita gunakan, kita lupa tanggalkan plug. Okey, kita lupa nak matikan TV kalau kita tak tengok kan. Televisyen tu kalau kita tak tonton, kita lupa nak matikan. Okey, jadi itu telah meningkatkan lagi kos bil elektrik kita. Okey, jadi dengan cara kita nak mengurangkan kos, kita kena gunakan secara berhemah. Okey. Okey, kemudian kita tengok sini. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Okey, contohnya lah. Okey, pertama,
Okey, faktor pertama adalah menggunakan kipas berbanding dengan penyaman udara. Bagaimana kita nak faktor supaya kita dapat menjimatkan ataupun menggunakan tenaga elektrik secara berhemah dengan menggunakan kipas berbanding penyaman udara. Penyaman udara ni adalah aircon lah. Okey, jadi kos penggunaan aircon lebih tinggi bil dia berbanding menggunakan kipas. Okey, jadi contoh kalau kat rumah kita ada aircon, ada kipas, okey, kalau malam kita elakkanlah menggunakan aircon. Kita gunakanlah kipas. Okey, sebab malam cuaca dia sejuk kan. Kita gunakan aircon ataupun penyaman udara apabila perlu saja. Okey, kalau boleh kita menggunakan kipas lah supaya tenaga elektrik dapat dikurangkan. Okey, kemudian kalau kita nak tidur, kita tutuplah suis lampu. Okey, dia dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, kemudian jangan membiarkan peralatan elektrik terpasang jika tidak digunakan. Seperti saya cakap tadi lah, kalau televisyen tu kalau kita rasa kita nak tidur, kita janganlah buka kan. Okey, kita jangan buka suis. Kita matikanlah kalau kita nak tonton waktu kita rasa kita perlukan saja. Kalau kita tertidur, matikan terus. Okay, kadang-kadang kita tidur dengan televisyen yang terbuka kan. Okay, jadi itu dapat menyebabkan kos bil akan meningkat. Okay. Okay, jadi di sini adalah faktor-faktornya lah. Tidak membiarkan peralatan elektrik terpasang. Okay, ini adalah faktor yang menyebabkan penggunaan elektrik kita meningkat. Okey, kemudian tidak membiarkan peti sejuk terbuka. Bila peti sejuk terbuka ni, dia akan meningkatkan lagi kos bil. Jadi jangan kemas lama. Contoh kita buka peti ais tu. Sebenarnya bila kita buka peti ais itu, bil elektrik akan meningkat. Okey, jadi lepas kita buka, kita tutup lah. Jangan terlupalah. Okey, mengurangkan penggunaan pemanas air semasa mandi. Okey, ini yang kalau air panas lah kat bilik air. Itu juga meningkatkan kos elektrik. Kalau kita duduk dekat kawasan sejuk, bolehlah kita gunakan pemanas air. Tapi kalau kita duduk kat kawasan yang macam kita duduk ni, dengan cuaca panas, rasanya tak sesuai lah kita menggunakan pemanas air. Kerana pemanas air ni akan menyebabkan bil meningkat. Okey. Okey, menggunakan lampu jimat tenaga. Lampu ada jimat tenaga. Mana lampu yang boleh menjimatkan tenaga? Lampu, tengok ni, lampu jenis LED dengan lampu Kalimantan padat. Okey, lampu filament ni adalah lampu yang boleh menyebabkan bil elektrik kita akan meningkat. Okey. Okey, jadi elakkan menggunakan lampu filament. Okey. Ini adalah yang saya sebutkan, ini adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Jadi, faktor-faktor inilah yang menyebabkan kita menggunakan elektrik tanpa berhemah. Jadi, benda macam ini kita kena ni lah, berhati-hati dan berjaga-jagalah sebab kos elektrik, bil kita yang mengeluarkan kosnya. Jadi kalau rasa kita nak menjimatkan tenaga elektrik ataupun kita nak kurang membayar bil elektrik, kita kena jimat. Jimat menggunakan peralatan elektrik. Okey. Okey, ini yang petunjuk yang tadilah, faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik, jenis peralatan elektrik yang digunakan dan tempoh penggunaan peralatan elektrik. Ini petunjuk sajalah. Okey, di sini ada sedikit info sains. Okey, teknologi hijau ialah kaedah penghasilan produk atau pengeluaran yang mampan. Okey, dengan menggunakan sumber yang boleh dikita semula, bersifat mesra alam dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Contoh aplikasi teknologi hijau ialah dengan menggunakan lampu diod pancaran cahaya, iaitu lampu LED. Okey, ini adalah cara teknologi hijau. Kita gunakan lampu LED. Okey, untuk pencahayaan yang menjimatkan tenaga elektrik. Okey, jadi kalau kat rumah kita tengok lampu-lampu yang ada dekat rumah kita gunakan lampu LED ataupun lampu Kalimantan padat. Okey. Lampu Kalimantan ni lampu yang panjang yang selalu kat rumah kita kan. Okey, kalau lampu filament ni mentol filament yang zaman-zaman dulu punya kita beli dekat kedai tu kan. Itu adalah boleh menyebabkan bil elektrik kita tinggi. Tak ada penjimatan di situ. Jadi kita elakkan menggunakan peralatan elektrik yang boleh menyebabkan kos bil tinggi.
Okey, jadi gunakan ini adalah info sains. Kita gunakan cara teknologi hijau. Okey. Masuk topik kedua iaitu kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Okey, bagaimana kecuaian pengendalian peralatan elektrik boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Kebakaran ini berlaku akibat lintah pintas. Okey, bagaimana berlakunya lintah pintas? Okey, elektrik mempunyai pelbagai kegunaan. Walau bagaimanapun, kat rumah kita ni banyak peralatan elektrik. Periuk nasi, peti ais, radio, televisyen, komputer, telefon, semua yang menggunakan tenaga elektrik. Okey, jadi bagaimana kita nak menggunakannya dengan cara berhemah ataupun dengan cara selamat. Okey, jangan cuai. Okey, jadi kecuaian. Okey, kalau kita cuai dalam mengendalikan peralatan elektrik, ianya akan mengundang bahayalah ataupun menyebabkan kebakaran. Tengok ni. Gambar ni terbakar sebab apa? Lintah pintas. Mungkin disebabkan oleh penggunaan peralatan elektrik. Okey, yang berikut ialah kecuaian dan dalam pengendalian peralatan elektrik. Jadi, contoh-contoh yang ada kat dalam gambar ni adalah disebabkan kecuaian dalam menggunakan peralatan elektrik. Okey. Okey, yang berikut ialah contoh kecuaian dalam pengendalian peralatan elektrik. Yang ini tengok. Contoh-contohnya adalah akan menyebabkan renjatan elektrik. Okey, renjatan elektrik. Renjatan elektrik ni apa? Terkena inilah kejutan elektrik. Kejutan elektrik. Kita tekan switch dengan tangan basah, tiba-tiba kita akan jadi kejung kat situ. Terbakar, hangus. Jadi kita jangan menyentuh switch atau peralatan elektrik dengan keadaan tangan yang lembap atau basah. Jangan guna sesekali kita menggunakan tangan kita selepas kita basuh tangan, kita tekan switch. Okey, lap dulu. Ataupun kita ambil kain sebagai pelapik supaya tangan awak tu tak kena kejutan elektrik. Okey. Kemudian, ini yang selalu kita nampak kita gunakan. Memasukkan objek bersifat konduktor elektrik. Konduktor elektrik ni adalah, murid kena tahu konduktor elektrik ni adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Maknanya besi. Apa benda besi ataupun logam jangan kita gunakan untuk cucuk plug ni. Sebenarnya kita tak digalakkan pun menyucuk lubang plug ni. Kita digalakkan menggunakan soket yang 3 tu. Yang ada kalau kat kedai RM2 ada jual tempat soket untuk 2 kan. Jadi plastik. Kat kedai RM2 ada jual. Kita digalakkan menggunakan itu. Soket 3 tu. Okey. Jangan sesekali kita menyucuk apa-apa peralatan. Tak kisahlah gunting ke apa benda ke. Jangan gunakan. Jangan, sebab kita kena berhati-hati. Sebab konduktor elektrik ni dia akan menyebabkan arus elektrik yang ada dalam soket ni, yang ada di dalam soket ni akan mengalir. Mengalir melalui logam ni, besi. Dia memang konduktor elektrik ni dia memang lalu dekat besi kan. Sebab tu kita tak digalakkan menyucuk lah dalam soket ni. Okey, elakkan Okey. Kemudian kebakaran juga boleh disebabkan oleh lintah pintas. Macam tadilah kebakaran. Selain pada cara penggunaan peralatan elektrik yang salah. Okey, macam tadi ni, tangan basah, cucuk soket. Okey, lintah pintas ni boleh juga berlaku. Lintah pintas ni macam mana? Cara penggunaan kita menggunakan soket. Okey, soket Okey, caranya iaitu menggunakan peralatan elektrik dengan wayar yang rosak. Contoh ni salah satu. Kita gunakan kita cocok wayar ni dengan keadaan yang bahaya. Soketnya, wayar dia ni dah rosak, dah terkeluar, dah nampak warna dah. Sepatutnya kita balut dia. Balut dengan solitip. Supaya dia tidak terkeluar lah. Bila terkeluar, dia akan terkena pada tangan kita. Boleh boleh menyebabkan renjatan elektrik ataupun berlakunya lintah pintas. Okey, kemudian membuat penyambungan berlebihan. Ni penyambungan berlebihan ni. Yang ini tadi peralatan wayar yang rosak. Okey. Penyambungan yang berlebihan pada soket. Contoh soket tu satu je tapi kita letak soket yang banyak tu lubang dia tu. Supaya kita boleh letak plug dengan banyak. Ni tidak digalakkan ataupun memang tidak bolehlah digunakan. Satu soket hanya guna satu plug saja. Okey, jadi
ini adalah boleh menyebabkan litar pintas. Okay, litar pintas ni bila berlebihan overload sangat elektrik masuk ke dalam lalu soket ni, dia boleh menyebabkan litar pintas. Okey. Okey, kebakaran. Okey, boleh menyebabkan kecuaian juga boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Contohnya cara kita mengendalikan peralatan, cara kita menggunakan barang-barang elektrik. Contohnya striker. Kita dah guna, kita lupa nak letakkan dia dekat tepi kan, ataupun kita lupa nak matikan. Kita letak atas kain. Okey, bila letak atas kain kita terlupa. Bila terlupa, kain itu boleh menyebabkan terbakar lah. Okey. Kemudian telefon. Telefon membiarkan peralatan elektrik seperti telefon ni dicas terlalu lama. Tak kira lah telefon ke, laptop ke. Okey, tidak digalakkan kita cas terlalu lama. Kalau tempoh dia hanya 2 jam je, 2 jam saja. Kita jangan malam tu kita cas, pagi tu kita lupa, malam tu kita tertidur sampai ke pagi. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan kebakaran. Okey, di sini ada sikit ni. Okey, Siti menutup mentol lampu di biliknya dengan menggunakan tuala untuk mendapat cahaya yang lebih malap. Berdasarkan perbuatan Siti, apakah kesan yang akan berlaku? Okey, dia nak dapatkan lampu bilik dia terang, dia letak dengan tuala. Sebenarnya tak boleh. Apa yang berlaku? Boleh menyebabkan kebakaran. Kenapa saya cakap boleh menyebabkan kebakaran? Okey, kain itu mudah terbakar. Okey, bila dia letak tuala, lampu itu ataupun mentol itu panas. Okey, bila panas yang terlampau lama boleh menyebabkan kain itu terbakar. Okey, jadi sebenarnya tidak patutlah Siti tu membuat situasi begitulah. Membuat cara begitu. Kalau kita rasa kita nak mentol kita malap, kita belilah mentol yang berwarna lain. Jangan kita gunakan objek yang lain untuk menutup mentol. Sebab mentol itu panas. Kalau lama-lama dia akan panas. Bila panas, terkena dengan objek yang mudah terbakar, okey, boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Yang ketiga, topik mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Okey, disebabkan kecuaian-kecuaian yang kita lakukan tadi, yang saya tunjukkan, okey, kita perlu mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Okey, apabila kita terkena arus elektrik secara berlebihan, contohlah kita terkena elektrik secara berlebihan, okey, kita akan mengalami kecederaan dan boleh membawa maut. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Okey, jadi elektrik ini boleh menyebabkan kecederaan dan boleh membawa maut. Okey, jadi hati-hati ketika menggunakan peralatan elektrik. Okey. Okey, pertama, okey, ini adalah salah. Okey, tengok. Peralatan elektrik yang rosak hendaklah dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Okey, contohnya, okey, kat sini ada gambar. Dia sesuka hati je dia buka. Dia tak ada pengalaman tapi dia buka. Okey, yang ini betul. Okey, yang ini betul. Okey, kita yang bertauliah maknanya yang tahu pasal elektrik ni. Yang ini salah. Okey, jadi jangan ikuti. Contoh awak kata awak pandai tapi awak buka sendiri. Jangan. Okey, ini boleh menyebabkan kematian nanti ataupun kecederaan. Okey, kemudian ni pastikan tangan kering. Okey, semasa menyentuh suis. Okey, yang ini betul. Okey, ini yang betul. Ini salah. Tengok tangan basah dengan sabun dia buka je. Okey, boleh menyebabkan apa? Renjatan elektrik. Okey. Kemudian menggunakan soket yang berlebihan. Okey, kita sambungkan hanya satu plug saja soket. Okey, ini cara yang betul. Okey. Menggunakan satu plug, satu soket, bukan satu soket 3 plug. Salah. Okey. Kemudian suis pada soket perlu dimatikan sebelum mencabut. Kita tak boleh cabut terus. Kita kena tekan suis ni, matikan dulu, offkan dia, barulah tanggalkan plug tu. Okey, jangan kita terus cabut. Kadang-kadang kita tak tahu kan, arus elektrik tu masih mengalir dekat kawasan besi tu, terkena kat tangan kita, boleh menyebabkan renjatan elektrik. Okey, kemudian wayar yang rosak perlulah digantikan dengan wayar yang baru. Okey, contohnya ni. Saya cakap tadi kan, kalau ada wayarnya terkoyak ataupun nampak warna tu kan. Okey, sebelum kita nak tukar wayar baru tu, kita balut dululah dengan selotip. Selepas tu kita kena tukar terus.
Sebabnya wayar tu telah tercedera dia dah tercedera. Bila tercedera boleh menyebabkan litar pintas. Okey, kalau sedikit je tak apa. Tapi kalau kita nampak sampai ada wayar dalam dia yang ada warna emas tu kan. Itu dah patutlah kena tukar wayar baru. Sebab nanti boleh menyebabkan litar pintas. Okey, elok kita tukarlah wayar baru. Ini cara yang betul. Okey, itu sahaja untuk topik saya nak terangkan PDPR pada hari ini. 3 topik saya rangkumkan jadi dalam satu pembelajaran. Okey, sebenarnya satu topik tu satu pembelajaran, tapi saya gabungkan kerana topik ni mudah. Okey, topik mudah ni saya boleh rangkumkan. Okey, jadi nanti saya akan bagi 3 latihan untuk 3 topik ini. Okey, jadi murid faham Okey, latihan biasa je, latihan mudah yang murid-murid boleh buat. Setelah buat, murid-murid tampal dalam buku. Kalau tak ada print, tak boleh print, awak salin saja. Gambar tu gambar mudah-mudah je, awak lukislah. Okey. Kadang-kadang melakar ni lebih baiklah. Sebab nanti dia melatih awak. Nanti sekolah menengah pun awak akan belajar melakar. Okey, melukis. Saya ni kena melakar dengan betul, dengan kemas kan. Jadi kalau lama-lama awak melukis, lama-lama lakaran awak tu akan menjadi lebih kemas. Okey. Itu salah satunya kemahiran manipulatif kamu. Okey, walaupun kamu tak ada printer ke apa, bukan halangan untuk awak melakukan membuatkan kerja, menyenyapkan kerja awak. Okey, jadi dengan awak ada kemahiran, awak boleh gunakan. Lukis simple-simple pun tak apa. Yang penting ada isi dia Okey, cikgu harap murid-murid faham video yang cikgu terangkan. Okey, cikgu tak perlu ulang lagi. Kalau murid-murid nak dengar, murid-murid ulang balik video cikgu ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.